Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Alias. Saya akan membentangkan individu assignment bagi kursus sekolah dan masyarakat. So hari ini saya akan membahaskan mengenai tajuk ponteng dalam kalangan pelajar sekolah. Okay, saya akan mulakan dengan pengenalan. Okay, ponteng sekolah ini merupakan perbuatan tidak hadir ke sekolah tanpa pengetahuan atau izin guru dan ibu bapa tanpa sebab-sebab tertentu yang sah dan munasabah. Okay, ponteng dalam kalangan pelajar sekolah ini merupakan masalah yang sudah lama melanda para pelajar, dan ponteng ini merupakan salah satu masalah yang serius daripada sekian banyak masalah yang dihadapi oleh tiap-tiap sekolah sama ada di bandar atau di luar bandar. Okay, masalah ini sememangnya membawa kesan buruk terhadap pembangunan negara kita. Hal ini kerana mereka akan menggalas tanggungjawab yang lebih besar pada masa akan datang. Okay. Ponteng sekolah merupakan salah satu di antara 9 jenis tingkah laku pelanggaran disiplin oleh pelajar di samping jenis-jenis tingkah laku yang lain. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk jika semua pihak tidak mengambil inisiatif untuk menarik minat pelajar dalam pembelajaran mereka. Okay, seterusnya saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor berlakunya gejala ponteng. Okay, yang pertama, faktor pengaruh rakan sebaya. Okay, rakan sebaya ialah orang yang selalu berada di samping seseorang pelajar. Jadi secara tidak langsung, jika rakan sebaya itu mempunyai tabiat yang buruk, kemungkinan besar ia akan mempengaruhi pelajar lain kerana kebiasaannya pelajar yang bermasalah ini mempunyai pengaruh yang besar, dan ajakan daripada mereka akan mempengaruhi minda-minda pelajar yang lain yang tidak berfikir secara rasional. Yang kedua, faktor ibu bapa, iaitu faktor keruntuhan institusi kekeluargaan. Antaranya pertengkaran antara ibu dan bapa yang sering terjadi menyebabkan kebajikan anak-anak terabai dan mereka kehilangan kasih sayang. Oleh itu, mereka akan memberontak dengan melakukan perkara-perkara yang dapat menarik semula perhatian ibu bapa mereka. Masalah kewangan juga menjadi salah satu faktor gejala ponteng ini berlaku apabila ibu bapa tidak mampu membeli peralatan sekolah seperti alatan tulis, pakaian, juga kasut. Okay, yang ketiga, faktor sekolah dan persekitaran. Okay, pengajaran yang berlangsung di dalam dan di luar bilik darjah mestilah dirancang dengan sebaik mungkin. Hal ini kerana sistem pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik antara alasan yang sering diberikan oleh pelajar yang ponteng sekolah. Okay, selain itu, faktor persekitaran juga mempengaruhi gejala ponteng ini, di mana persekitaran yang mempunyai pelbagai tempat untuk berhibur menjadi salah satu sebab mengapa pelajar ponteng sekolah. Okay, seterusnya mengenai kesan-kesan berlakunya gejala ponteng. Okay, yang pertama, kesan terhadap pelaku ponteng. Okay, apabila mereka kerap kali ponteng sekolah, mereka kemungkinan akan ketinggalan banyak topik dalam pembelajaran mereka. Okay, jadi ini akan membebankan mereka ketika berada dalam dewan peperiksaan, dan kemungkinan mereka juga akan mendapat keputusan yang agak mengecewakan. Jadi hal ini akan menjejaskan masa depan mereka. Okay, seterusnya, pelajar mungkin akan terbawa-bawa sikap tidak berdisiplin ini hingga ke alam pekerjaan. Okay, sebagai contoh, kerap kali tidak hadir ke tempat kerja tanpa alasan yang kukuh. Seterusnya, mereka terdedah dengan gejala tidak sihat. Ya, bila mereka ponteng sekolah, mereka berkemungkinan akan terdedah kepada tabiat merokok, atau lebih parah lagi apabila ada dalam kalangan mereka yang mengambil dadah, pekuda, syabu dan sebagainya. Okay, yang kedua, kesan terhadap sekolah dan keluarga.
Okey, gejala ponteng ini akan menjatuhkan imej sekolah apabila peratusan kehadiran pelajar merosot dan pentadbir sekolah akan disoal siasat mengenai hal ini. Jadi imej sekolah juga akan jatuh apabila nama sekolah akan disebut-sebut dalam mesyuarat. Okay, seterusnya, ibu bapa juga akan terpaksa menanggung rasa malu terutamanya apabila nama anak mereka menjadi bualan semasa mesyuarat PIBG di sekolah. Okay, akhir sekali, kesan terhadap negara. Gejala ponteng ini akan menjejaskan negara di masa akan datang. Hal ini kerana ponteng sekolah ini merupakan suatu permulaan sebelum melakukan jenayah-jenayah yang berat. Okay, langkah-langkah mengatasi gejala ponteng. Okay, yang pertama, peranan ibu bapa dan rakan sebaya. Okay, ibu bapa perlu memberi motivasi dan semangat kepada mereka. Okay, terdapat pelbagai cara untuk menarik minat pelajar untuk pergi ke sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberikan hadiah atau ganjaran kepada anak-anak jika mereka pergi ke sekolah. Seterusnya, ibu bapa perlu memantau dengan siapa anak-anak mereka berkawan kerana rakan sebaya mereka merupakan salah satu punca mengapa mereka melakukan gejala ponteng sekolah. Okay, yang kedua, peranan guru di sekolah. Okay, guru perlu menyediakan perancangan pelajaran yang terbaik dan yang sesuai bagi pelajar abad 21. Okay, seterusnya, guru juga boleh memberikan kesedaran tentang sebab dan akibat sekiranya mereka tidak hadir ke sekolah. Okay, yang akhir sekali, peranan PPD dan media massa. Okay, pihak PPD boleh mencari dana atau mengutip dana bagi mengambil inisiatif untuk memastikan persekitaran sekolah menjadi lebih menarik. Dan penggunaan media massa juga perlu digunakan kerana melalui media massa maklumat dapat disebarkan dengan cepat dan sangat meluas. Okay, kesimpulannya, gejala ponteng ini sering dipandang enteng oleh masyarakat di negara kita. Negara akan menghadapi masalah yang besar sekiranya gejala ini tidak dibendung dengan segera. Walaupun ada pihak yang mengatakan usaha untuk membendung gejala ponteng ini sia-sia kerana mereka percaya masalah ini tiada penghujungnya, namun demi kebaikan diri, keluarga, sekolah dan lebih-lebih lagi dalam pembangunan negara, gejala ponteng ini perlu dibendung oleh semua pihak bermula dari kelompok bawahan sehinggalah kelompok yang berada di atas yang diberi tanggungjawab yang besar dalam hal ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.